ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا صيبا نافعا اللهم اجعلنا صيبا نافعا اللهم اجعلنا صيبا نافعا اللهم بارك لنا في بكورنا اللهم بارك لنا في بكورنا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang berbahagia ini Allah iringi kita dengan hujan rahmat. Mudah-mudahan hujan yang turun ini dapat mendamaikan jiwa-jiwa manusia, dapat mententeramkan keadaan muka bumi, bahkan menyuburkan segala jenis bentuk-bentuk tumbuh-tumbuhan kehidupan yang ada di atas muka bumi ini. Mudah-mudahan hari ini juga Allah memberkati kehidupan kita, insya-Allah. Alhamdulillah, Allah masih beri ruang kepada kita bersama-sama untuk hadir ke rumah Allah ini, dan masih ada lagi peluang untuk kita duduk dalam satu majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan tempoh masa yang tak sampai sejam ni, Allah bagi pada kita peluang untuk menambah kebajikan. Dan mungkin juga di antara asbab kita boleh masuk syurga dengan mudah ialah kita duduk dalam majlis ilmu. Walaupun kita bukan kaki ilmu, kaki majlis ilmu kan, tapi mudah-mudahan dengan sedikit pengorbanan, susah payah kita untuk sampai ke masjid ni dikira sebagai salah satu kebajikan yang paling mahal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan, puan-puan, sahabat rahimakumullah sekalian, menyebut tentang apa yang kita buat hari ini, terutama kita datang ke surau, ke masjid, tak lain tak bukan kita nak menjadi salah seorang hamba Allah yang beriman. Setiap kita yang main masjid, main surau ni, dia bukan atas nama paksaan, atas nama kerelaan, walaupun kita paksa diri kita. Ya? Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita yakin bahawa benda yang kita buat namanya ibadat, kebaikan ini, Allah akan bagi suatu pulangan yang bermakna buat kita, walaupun kita tak nampak dengan mata kasar. Inilah dia nilai iman yang tak boleh dijual beli. Kan? Inilah nilai iman yang tak boleh kita nak sampai dengan mulut saja. Dia kena dengan i'tiqad dalam diri. Benda iman ni bukan boleh dapat tepi jalan. Iman ni kena dapat dengan ilmu. Iman ni dapat dengan kita menghayati keadaan apa maksud iman, dan kita beramal dengan maksudnya ialah sam'an wa ta'atan lillahi subhanahu wa ta'ala. Ya? Benda ni payah. Jadi sebab tu orang Islam ni dipandang hebat oleh musuh-musuh Islam kerana kita ada satu nilai kepercayaan yang luar biasa. Bayangkan nak bangkit pagi sudah. Kerja satu hal lah. Nak bangkit pagi, nak main masjid. Nak main masjid pun nak mayang subuh lah. Kan benda mudah. Tambah-tambah macam hujan ni kan. Oh, tarik, duduk dalam seron, tarik kain selimut pula kan. Oh, gulin buat apa? Sandwich roll. Oh, jadi lah. Ni kita tuan-tuan. Itulah maksudnya ialah kelebihan kita orang Islam, iman kita yang membezakan kita ni sama ada Muslim maupun sebaliknya. Apapun tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, Nabi SAW ada menyatakan dalam satu hadis daripada riwayat Abdullah ibn Umar ataupun Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kedudukan hadis ini dibahaskan oleh para ulama. Ada pendapat yang menyatakan hadis ini pada kedudukan hasan. Namun yang disebut oleh Al-Albani, kedudukan hadis ini sedikit dhaif. Apapun kita tengok pada matan, pada kandungan yang disebut oleh Nabi SAW, ia mungkin sebagai salah satu peringatan kita bersama. Nabi sebut dalam satu hadis riwayat Ibnu Bazzar bahawa khamsun minal iman,
5 ciri-ciri iman ataupun 5 asas-asas keimanan. Ya. Man lam yakun fihi syai'un minhunna fala imana lahu. Barang siapa yang tak ada salah satu daripadanya, kata Nabi SAW, maka tak sempurnalah nilai iman. Beriman juga, tapi tak dapat kesempurnaan iman itu. Ini untuk sebagai salah satu muhasabah kita lah. Melihat daripada 5 ciri-ciri yang membuatkan kita rasa kesempurnaan iman itu kita dapat. Kita berada di Rejab. Malam esok, malam lusa, orang akan cerita tentang Isra' wal Mi'raj. Kan? Bukan dekat Malaysia aja. Seluruh dunia akan cerita bab Isra' wal Mi'raj. Bukan dekat malam ni, malam esok lah. Maksudnya bulan Rejab ni orang akan cerita. Road to Ramadan. Perjalanan kita untuk berada di bulan kemuliaan. Walaupun bulan Rejab juga dengan kemuliaan dia yang tersendiri. Cerita peristiwa agung Nabi SAW cerita yang kita tahu. Ini nak menunjukkan bahawa persiapan kita ialah untuk melengkapkan nilai ketauhidan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ni kita tengok aja budak, kan orang duk viral sekarang tu, budak lahir ada tulisan kalimah Allah kat telinga. Viral. Kan? Tengok kat awan ada tulisan Allah. Tangkap gambar viral. Contoh. Kita rasa takjub. Kan? Kita rasa wow, masya-Allah, kan? Sedangkan wow tu dah banyak di keliling kita tapi kita tak pernah pun viral. Dalam diri kita, depan kita, kan? Segala jenis keajaiban ada. Bukan kita tak percaya benda tu, tapi kita suka nampak benda yang pelik. Ni manusia. Saya nak bawa ni cerita ni tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, benda yang dah ada pada kita. Cuma sejauh mana tahap tu yang ada pada diri kita. Nabi sebut pada kita ni, tahap-tahap iman ni, ciri-ciri keimanan ini ada 5. Yang pertama kata Nabi SAW iaitu at-taslim li amrillah. Menyerahkan segala urusan kepada Allah. Yang kedua, war-ridha biqada'illah. Redha dengan ketentuan Allah. Yang ketiga, wat-tafwid ila Allah. Menyerah diri kepada Allah. Yang keempat, wat-tawakkalu ala Allah. Bertawakal kepada Allah. Dan yang kelima, was-sabru 'inda as-sadmatil ula. Sabar apabila ditimpa ujian buat pertama kali. Dan kali pertama ditimpa ujian tu, macam mana keadaan sabar kita. Jadi 5 asas ini didirikan untuk melengkapkan nilai iman. Baik, kita tengok yang pertama tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, at-taslim li amrillah, menyerahkan segala urusan kepada Allah. Apa maksud menyerah urusan pada Allah? Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, macam kita pagi ni, kita main masjid, siap pakai baju, tiba-tiba hujan. Allah, hujan. Tak jadi pi Contoh. Tapi tuan-tuan ni semangat kental ni. Bukan dekat bikers kental. Ni yang jemaah kental ni. Hujan apa aku redah, yang penting aku sampai. Bagus, mudah-mudahan kan Allah terima satu pengorbanan kita bersama. Sahabat rahimakumullah sekalian, kita serah urusan tu, kita tak tahu apa yang jadi. Mungkin kerana dengan kita meredah hujan tu, ada sesuatu yang Allah bagi kepada kita dengan keadaan kelebihan. Dalam surah Luqman ayat 22, Allah sebut apa? Wa may yuslim wajhahu lillahi wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wusqa wa ila Allahi turja'ul umur. Sadaqallahul azim. Allah sebut barang siapa yang menyerahkan segala urusan kepada Allah fa huwa muhsin, dalam keadaan dia buat kebaikan. Ni kita main ni, salah satunya contoh kan, kita main ni kita serah pada Allah dan keadaan kita nak main sembahyang. Mungkin orang kata kalau main hujan lagi demam lah. Orang kata mungkinlah kerana dengan kita main hujan turun, kita ada penyakit ni, dengan hujan tu memberikan kepada kita manfaat. Hak mudarat tu dia reflect balik pada kita, dia bagi. Kita tak tahu, wallahu alam. Apapun kata Allah Subhanahu Wa Taala, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Mereka telah berpegang teguh dengan tali Allah. Sebab orang yang nak menyerah urusan kepada Allah ni, tak semua orang boleh serah. Sebab kita manusia, kita akan sangka bila kita kerja kita akan dapat duit. Bila kita buat baik orang akan balas. Bila kita buat satu benda yang mendapat perhatian orang akan puji. Ni manusia. Tapi bila kita serah semua urusan itu kepada Allah, maka sesuatu yang lebih baik daripada itu. Saya bawa satu cerita tentang seorang salafus salih. Namanya Muzakkir bin Abdullah As-Sakhir. Dia duduk di kota Basrah.
Setiap minggu hari Jumaat dia akan pergi masjid untuk sembahyang Jumaat. Macam kita lah. Rutin-rutin lain tu dia di antara orang yang rajin pergi surau, pergi masjid, rajin membaca Quran dan buat ibadat-ibadat lain. Ya. Muzakir ini. Namun tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, dia di antara orang yang awal main masjid. Kalau kita lah tuan-tuan. Pukul berapa paling awal lah pernah kita sampai surau? Ataupun hari kerja hari Jumaat tu, kita tak balik main sini, kita duduk tempat kerja kita. Pukul berapa kita dah sampai ke masjid untuk sembahyang Jumaat? 10? Oh, tak boleh Ustaz. Pejabat kata pukul 12. Pukul 12 keluar. Betul pukul 12 sampai? Tak lagi. Singgah Ali maju dulu. Tak Ali maju, mana-mana maju pun tak apa. Singgah dulu, kena si kandang. Main-main di masjid surau, tersandak. Kita bukan orang lain. Pukul berapa main? Pukul 1:30. Dan sebab dah azan dah, patut dah mula-mula khatib baca khutbah. Tu kita, bukan orang lain. Muzakir ini diriwayatkan bahawa dia sampai bila tuan-tuan? Malam sebelum Jumaat. Maksudnya Khamis, malam Jumaat tu lah. Dia dah bergerak daripada rumah dia, main ke masjid. Di Masjid Jami' Basrah tu. Itulah rutin tiap-tiap minggu. Dia akan main masjid malam tu lagi. Memang awal sungguh lah. Apapun tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, dalam perjalanan itu dia akan melalui satu kawasan perkuburan. Bila dia sampai kawasan kubur tu, dia akan berhenti, dia akan bagi salam dan dia akan baca doa. Ini rutin dia tiap-tiap minggu. Sahabat rahimakumullah sekalian, apa yang berlaku ialah pada satu malam dia lalu kawasan kubur tu, nak sampai kawasan kubur tu tiba-tiba hujan. Macam kita. Bila hujan, tak ada nak berhenti. Maka dia terus pergi masjid, tunaikan benda yang namanya qiyam solat malam tu, sampai ke esoknya, selesai solat Jumaat, dia pun balik rumah. Malam tu, Allah hadirkan dia kepada dia satu mimpi. Apa mimpinya tuan-tuan? Didatangi oleh seorang lelaki. Lelaki tu tanya dia, "Hang pergi mana tadi?" "Aku pergi masjid." Ni aku tak pergi mana, aku pergi masjid. "Aku tak nampak hang pun." "Memang aku pergi masjid." "Ketahuilah akan engkau wahai Muzakir, aku adalah di antara penghuni kubur yang kamu singgah untuk sampaikan kebaikan untuk kami. Setiap kali kamu sampai ke tempat kami tu, kau bagi salam, kami dah dapat kebaikan. Dan setiap doa yang kau kirimkan tu akan berkekalan kebaikan itu selama seminggu." Tuan, kita pun tak tahu benda yang kita buat ni rupanya manfaat pada orang lain tu panjang. Kita lalu kubur ada nak bagi salam, toleh kiri kanan pun tak. Lupa kata jangan pandang kiri kanan, jangan pandang belakang. Sedangkan Nabi pun dah sebut, kan, bila sampai ke kawasan perkuburan ni, berilah salam kepada mereka. Orang penghuni kubur tu macam kita jugalah. Bila mereka duduk di alam barzakh sana, kita kirimkan salam, ada di kalangan mereka yang sedang disiksa, diazab, malaikat berhenti sat untuk mereka jawab salam. Betul tak? Cuba tengok balik hadis tu. Kedudukannya ialah mereka yang di dalam keadaan dikubur sana, dalam keadaan disiksa, Allah bagi tempoh masa dia untuk jawab salam. Rehat. Allahu Akbar kabira. Bayangkan Muzakir datang dalam keadaan singgah saja, bagi salam dan baca doa, berkekalan kebaikan itu selama seminggu. Kita ada buat majlis tahlil bersyukuran malam Jumaat je. Malam tu je kot kita dapat. Hak malam lain kalau tak dapat berkumpul, tak dapat majlis, tak ada. Bayangkan tuan-tuan, tak ada kena-mengena adik-beradik ni Muzakir. Bila buat kebaikan, kena pada orang lain dan berkekalan. Teringat saya tentang satu cerita tuan-tuan, masa saya pergi Gaza tahun 2013. Masa itu baru lepas perang besar. Hujung tahun 2012 ada nama perang ni, iaitu Hijratus Sijil di kota Gaza. Ramai mati masa tu. Antara yang terbesar jugalah. Apa tuan-tuan? Kawasan masjid sebelah tu ada kubur, macam kita lah. Sebelah masjid ada kubur. Di kawasan kubur tu, orang sedang duk gali kubur untuk para syuhada lah. Menariknya sebab satu kubur tu, yang kedua masjid tu. Masjid tu saya pergi tu tahun 2013, cantik tuan.
Dia ada 3 tingkat. Lebih kurang besar kita ni lah 3 tingkat. Saya tempat tingkat 1, tingkat 2. 3 tingkat. Depan papan tanda tu tulis Jami' Kampung Baru. Gambar Palestin, gambar Malaysia. Kata siapa pun gambar Kampung Baru, bendera Malaysia sini. Rupanya dia adalah kumpulan infak yang dikumpulkan oleh penduduk di Kampung Baru, Kuala Lumpur. Dekat 2 juta lebih bina masjid tu tahun 2013. 2016 bulan puasa, masa tu kita tengah duk kalut dengan orang duk gaduh makan McD sumber apa ni, bagi sumbangan kat Israel lah masa tu, kalau tuan-tuan perasan. Masjid tu kena bom. Sedih tuan-tuan, sedih. Saya dah ambil gambar masjid tu. Cantik, maksudnya sumbangan orang kita sampai sana dan dibina masjid, tiba-tiba kena bom. Sebab tu bila saya pergi bumi Gaza ni, memang betul depa macam kita juga perlukan sumber material, kewangan dan sebagainya. Bayangkan hak duduk kiri kanan depan jalan, kita nampak orang yang nak sesuatu dengan orang yang biasa-biasa. Orang yang nak sesuatu ni dia perhati nak main dekat kan. Sekali tu macam mak dia pakai purdah. Jadi kita tak boleh nak kata dia orang tua ke muda ke, tapi duk dukung anak. Saya rasa muda lah. Duk keliling kawasan bah kami tu masa kami nak balik. Makcik tu duk kalut nak bagi duit. Oh, saya ada duit sikit ustaz, saya nak bagi kat dia. Lepas saya kata tak apalah, kalau makcik nak bagilah, tumpang dia duduk belakang tu. Makcik ni kalut pergi. Ya, makcik tu tak erti lah cakap Arab kan. Dia pandai speakingnya. Lepas tu turun, kawan tu lari. Saya tengok betul lari kan. Takut-takut makcik tu kata apa, dia lari. Lepas tu tak apa, lepas tu dia naik, makcik tu naik. Dia lari, ustaz, saya tak ada nak bagi duit. Saya tak apa, tak kisah jumpa dia. Saya turun, saya cakap Arab dengan dia. Dia mic kat saya. Sembang-sembang dia pun tanya. Sebenarnya aku nak tanya, apa ni daripada mana? Tak pernah tengok muka macam kita ni kan. Hidung penyek kan. Kulit pun hitam manggih kan. Dia pun cerah-cerah, comel-comel kan. Kita pun sebut kita daripada Malaysia kan. Nahnu min Malaysia. Nahnu Malaysiyin. Kami daripada Malaysia. Kami orang Malaysia ni, orang Melayu. Lepas tu sembang-sembang punya sembang. Lepas tu saya bagi tahu makcik tadi nak bagi sumbangan, nak bagi duit lah. Habuan untuk nak menyara hidup. Dia kata la. Aku tak nak duit. Aku nak minta hampa doa untuk aku dengan kawan-kawan aku di sini. Saya tersentak tuan. Hak kita yang tak minta duit, kalau orang bagi duit aku tak tolong. Bayangkan dia tu. Yalah kita tahu kehidupan mereka yang macam mana kan. Ni orang Gaza. Sebut tentang kubur dengan masjid tadi. Masjid tadi orang kita lah buat, alhamdulillah. Walaupun itu adalah kali ketiga tuan-tuan pembinaan. Dia daripada zaman Salahuddin Al-Ayyubi lagi masjid tu. Sampailah yang kita buat tu adalah kali yang ketiga dibangunkan. Dan sahabat rahimakumullah sekalian, di kawasan kubur tu orang tengah gali untuk para syuhada. Tiba-tiba penjuru sana sebelah tepi pagar tu ada seorang anak muda duk gali kubur tak. Kita duk gali kubur kawasan ni kan. Pakai jentolak apa semua tu. Tiba-tiba budak muda ni duk gali kubur tepi kawasan pagar. Orang pelik lah. Kita duk gotong royong gali kubur sini, hang duk gali kubur sana. Lepas tu hang gali kubur pula satu je. Kita gali kubur untuk para syuhada. Maka mereka pun panggil dia, tanya dia, pasal apa hang gali kubur sana? Aku gali kubur ni untuk rumah aku lepas ni. Pasal apa hang gali tu? Dan kenapa hang kena buat preparation awal? Yalah macam kita dah ada lot tanah. Tapi lot tanah kubur kita tak ada lagi kan. Orang pun tak jual. Ada orang jual tak jual. Tapi ni anak muda ni, dia berpandangan ke depan. Bila dia sebut, dia kata aku gali kubur ni ada sebab. Satunya, aku akan tahu di mana tempat aku akan disemadikan. Kemudian bila aku tahu tempat aku disemadikan tu, aku akan rasa bahagia. Sebab kawasan kubur aku ni tepi jalan raya. Tepi pagar, tepi jalan raya. Setiap kali orang lalu lalang akan bagi salam kat aku. Daripada 10 orang tu dia dah mungkin lah 5-6 orang dah bagi salam. Tidak dapat dah 5-6 waktu tu aku rehat sat, aku jawab salam tadi. Satu. Yang kedua, aku gali kubur ni depan rumah mak aku, ayah aku. Setiap kali mak aku bangun, ayah aku buka tingkap, nampak kubur aku, mereka akan doa dan bagi salam kat aku. Waktu tu aku juga akan dapat kerehatan dan kebaikan. Yang ketiga, kawasan kubur aku ni dekat kawasan masjid.
setidak-tidaknya 5 hari, 5 kali dalam sehari, aku akan terima kebaikan daripada orang yang datang ke masjid. Nampak tuan-tuan? Anak muda yang berjiwa besar, pandang ke depan. Kita hari ni esok nak beli Y suku, nanti nak beli 3 suku pula, 2 suku. kita akan berkira-kira dengan benda, tak apalah, itu tentang dunia. Tapi tengok tuan-tuan, macam mana mereka melihat urusan ini diserahkan kepada Allah untuk jangka masa yang panjang. Sebab itulah saya nak bawa kisah-kisah ni untuk kita ambil ibrah pengajaran. Yang kedua, dalam hadis ni ialah waridha biqada'illah, rida dengan ketentuan Allah. Ya, kita boleh kata terima, kita boleh kata rida, kita boleh kata ya aku apa pun tak apalah, Allah bagi kat kita, ya. Tapi macam mana kita terima tu? Sebagai contoh, macam yang saya terpaksa ubah jadual ni awal bulan tu, daripada Penang balik ke Ipoh, kemudian sambung program dengan Yang Berhormat Menteri. Hari Sabtu tu saya terbang pergi Tawau, Sabah, dengan hari Ahad, Sabtu dengan Ahad. Sabtu ada kuliah perdana, hari Ahad ada forum dengan Ustazah Asma Harun di Tawau. Balik daripada sana, hari Isnin dah mula rasa menggigil. Hari Selasa ada sahabat positif. Bos suruh cek semua sekali, kita pun pergi cek. Cek, kita pun positif. Malam tu pula ada rakaman Forum Perdana Ehwal Islam TV1 depan Menteri Besar Negeri Sembilan. Hari Khamis tu forum live juga depan Menteri Wilayah sempena dengan Hari Wilayah. Cancel semua sekali. Hak yang letih malam tu lah. Kita baru dapat result pukul 10, 11. Malam tu rakaman pukul 9 di Seremban. Nasib baiklah bukan di luar negara kan. Dah tiket flight beli apa semua. Terpaksa tukar last minute dengan Ustaz Haridi. Saya kata tak apa Ustaz, saya bagi bahan saya, Ustaz sambung je lah. Nak buat macam mana? Tapi kita nak reda tu, tuan-tuan, bayangkan, sebab kita dah preparation tu dah panjang dah, 2-3 minggu dah buat. Soalan dah sedia, maklumat kajian kita dah ambil, tiba-tiba tak jadi. Allah, nak reda tu, ni Allah uji. Jadi kita nak ambil tahap reda ni, banyak dalam Quran ada disebut. Baik, kita teruskan yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ialah wat tafwid ila Allah, menyerahkan diri kita kepada Allah. Ini dalam apa jua keadaan, sama ada Allah uji, sama ada Allah bagi kesenangan, kita tak sedar bahawa kadang-kadang kita tidak menyerahkan diri kita sebenarnya. Buktinya masa sembahyang sudah. Misal kita angkat takbir tu kan, kita tu imam pun akan cakap kan, istawa tadilu, diri, kemudian biarlah kita duduk dalam keadaan berbaris, betulkan niat kita nak sembahyang. Sama-sama angkat takbir tu, Allahu Akbar. Benda hak hilang 10 tahun lepas pun teringat waktu tu. Kan? Ni manusia lah. Siapa-siapa pun. Dia kata, hampa hilang barang je sembahyang. Kan? Tapi jangan hilang bini kan. Hilang barangnya. Hilang barangnya sembahyang. InsyaAllah benda yang hilang tu duk fikir, tahu mana? Aku cari tak jumpa cincin, aku tak tahu mana. Allahu Akbar, sekali mai. Jawapan dia. Jangan jumpa tu berhenti terus, jangan. Selesaikan sembahyang tu dulu. Tapi selalunya bila dah habis sembahyang, apa tadi? Oh, mana aku lupa. Tidak, ni manusia. Dia datang sat waktu tu. Ni dia. Ni Allah akan bagi pada kita. Ya, tapi apa pun tuan-tuan, wat tafwid ila Allah, menyerahkan diri kita kepada Allah tu yang kita tak capai lagi. Tak apa. Kita cuba. Masih ada peluang dan ruang. Saya bawa satu kisah tuan-tuan. Seorang sahabat Nabi namanya Asim bin Sabit. Nama ni tak glamour, sebab kita pun tak apa-apa nak kenal. Tak apa, kita cerita. Asim bin Sabit ni seorang sahabat Nabi, pernah terlibat dalam beberapa perang. Dan Nabi sebut keadaan Asim ni di antara jiwa pahlawan yang Rasulullah suka. Ketika mana nak perang Uhud, Nabi tanya dengan para sahabat, jikalau kalian berdepan dengan pihak musuh, apakah perkara yang akan kamu ambil tindakan? Asim bangun menjawab persoalan daripada Nabi SAW. Dia kata, wahai Rasulullah, kalaulah musuh kita berada dalam jarak lebih kurang 100 meter, anak panahlah jalan paling mudah, sebab itulah yang paling ampuh untuk kita guna. Kalau musuh bergerak lebih dekat, maka jawapannya ialah kita akan gunakan lembing. Bila musuh lagi dekat, maka waktu itu kita akan gunakan pedang. Itu kata Asim. Bila Nabi dengar kata-kata daripada Asim ni, Nabi kata kepada semua sahabat, untuk kamu jadi pahlawan perang Uhud,
tirulah semangat yang ada pada Asim bin Sabit. Memang betul. Masa perang Uhud tu, Asim bin Sabit di antara pahlawan yang hebat sehingga berjaya menumbangkan pihak-pihak kufar dan akhirnya berjaya membunuh orang-orang kuat dalam pimpinan daripada pihak kufar Mekah itu sendiri. Termasuklah anak-anak kepada Sulafah binti Sa'id, ya, iaitu Musafi' dan juga Al-Julas, mati di tangan Asim bin Sabit. Dia bagaikan singa, tak kira siapa, semua dia pancung kepala, dia bunuhmu. Sebab dia hanya membawa kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selesai perang Uhud tu, berita kemenangan, walaupun kita kata kita dengar cerita ialah menang dan kemudian hampir kalah, kemudian Nabi SAW dapatkan perlindungan, lari dan sebagainya. Ini pengajaran untuk orang Islam dan untuk kita yang melihat tentang perang itu. Adapun begitu, saya nak bawa sikit tuan-tuan sebelum saya sambung cerita tentang Asim bin Sabit ini. Dalam pembacaan tuan-tuan, pernah tak terjumpa nama sahabat yang termasuk dalam kumpulan Ar-Rummah tu, pemanah tu, yang turun daripada Bukit Uhud pergi kutip barang-barang? Ada? Ada tak? Kutlah terbaca ke, terjumpa ke? Siapakah nama sahabat-sahabat Nabi yang duduk di atas Bukit Uhud yang menjadi ahli pemanah tu, yang turun ambil harta, akhirnya kita kalah? Ada tak tuan-tuan? Tak ada. Ni satu pengajaran yang kadang-kadang kita duduk pandang, mereka ni tak ikut arahan daripada Rasulullah, turun ni ambil barang. Kan? Itu kita punya logik akal manusia bila baca macam tu. Ni punca kalah ni ya. Macam semalam MU Seri. Mak tu lah. Kan? Macam mana MU? Memang macam tu lah. Apalah, baik-baik dia lah. Kita tengok je lah. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian. Baik. Ibrahnya banyak tuan-tuan. Saya bila jumpa dengan para ulama ni, kita dengar kuliah-kuliah mereka, dengar nasihat-nasihat mereka. Banyak benda yang kita kena betul balik. Banyak benda yang kita kena refresh balik dalam hidup. Perang Uhud tu macam-macam yang kita baca, tapi bila kita belajar dan mengkaji, rupanya banyak lagi cabang lain yang kita tak tahu. Apapun tuan-tuan, sahabat rahimakumullah sekalian, baik. Balik tentang cerita perang Uhud tadi. Cerita kematian anak-anak kepada Sulafah binti Sa'id ni, sampailah pada pengetahuan dia, dia rasa kecewa, dia rasa marah sangat. Dia suruh cari siapa pembunuh dia. Maka sampailah kepada dia maklumat yang membunuhnya adalah sahabat Nabi yang namanya Asim bin Sabit. Terus Sulafah binti Sa'id kata, siapa sahaja yang jumpa Asim bin Sabit, bunuh dia, penggal kepala dia, buat mai kat aku. Aku akan bagi tawaran hebat bagi siapa saja yang berjaya untuk membunuh Asim bin Sabit. Maka puak-puak Mekah ni bersiaplah cari mana Asim bin Sabit. Nak dijadikan satu cerita, selang beberapa ketika lepas perang Uhud, Nabi SAW telah mengutuskan Asim bin Sabit dengan lebih kurang 6 orang sahabat yang lain untuk bersama dengan dia meninjau-ninjau di kawasan pinggir Madinah sampai ke Mekah. Maka dia pun menerima arahan itu daripada Nabi SAW dengan hati yang terbuka. Ni orang namanya sahabat ni, bila orang suruh je buat. Kalau kita je tuan-tuan Tok Imam kata, Ustaz, Syekh hantar pergi beli roti canai kat Ustaz Nabil lagi. Saya ni nak pergi beli nasi lemak kat isteri lapang nasi lemak, Ustaz. Tak boleh roti canai kedai lain. Contoh kita lah. Kan? Saya tak minta lah roti canai. Contoh. Kan? Bila tengok sahabat menerima arahan ni, tak tolak, buat. Bayangkan Madinah dan Mekah bukan dekat. Nak kena tinjau kawasan tu. Akhirnya apa yang berlaku? Dalam perjalanan nak tinjau tu sampai ke kawasan pinggir Mekah, tiba-tiba dikepung oleh puak Huzail. Satu kaum yang duduk di kawasan pinggir Mekah tu, kepung mereka. Macam kita tahulah kabilah-kabilah Arab ni, mereka suka sekat pedagang ambil barang. Jalan shortcut nak untung. Macam itulah. Rupanya yang mereka sekat ni bukan pedagang. Kan? Mereka sekat dia punya sahabat Nabi. Mereka tanya, hampa ada apa? Kami tak ada apa. Kami hanya ada pedang, ada senjata, itu je. Hampa main buat apa ni? Kami jalan-jalan macam itulah. Dia tak ceritalah apa. Kami adalah utusan Nabi untuk melihat keadaan sekitar. Jadi dia tak cerita habis. Lepas tu kaum puak Huzail ni kata, kalau macam tu hampa serah diri je lah. Kita kautin di belakang. Kan? Asim kata,
masih terngiang-ngiang dalam fikiran aku. Pemikiran aku ni telah masih lagi merakamkan bahawa keadaan bagaimana perang Uhud berlaku beberapa ketika lepas. Waktu tu bila pihak kufar duduk depan kami, langsung tak ada belas kasihan. Aku tak nak serah diri pada kamu dengan sewenang-wenangnya. Sebab aku datang dengan utusan Nabi. Aku diutuskan oleh Nabi untuk datang meninjau. Aku bukan untuk jadikan sebagai hamba pada kamu. Aku datang dengan utusan daripada Allah. Utusan daripada utusan Allah. Aku diutuskan oleh Nabi untuk datang sini, tengok keadaan. Aku tak akan serah diri. Asim kata. 3 orang sahabat lagi bersama dengan Asim. Manakala bakinya berfikir-fikir, kalau boleh kita serah dirilah, selesailah kes kat sini. Tak payah panjang-panjang lah. Bila kita serah diri, insya-Allah selesai. Bila dah kaum Huzail ni kata serah diri, mereka tak mau serah diri yang 3 orang ni dengan Asim. Akhirnya mereka pun bertempur. Bayangkan 3-4 orang bertempur dengan satu kumpulan besar. Akhirnya 4 orang tu mati syahid. Namun Asim bin Sabit sempat menyatakan sebelum dia meninggal, ya Allah, aku datang ke sini atas perintah daripada utusan, yakni Nabi SAW. Aku datang sampai ke sini untuk mempertahankan agama. Ya Allah, apapun yang terjadi kepada diri aku, tubuh badan aku, tulang aku, Engkau peliharalah daripada dizalimi ataupun disakiti oleh mereka. Itu kata Asim bin Sabit. Menyerahkan diri kepada Allah sepenuhnya. Masa dalam perang tu, dalam perang kecil tu, dia meninggal. 3 orang lagi ditawan. Mereka menyangkakan bahawa seperti yang dijanjikanlah, bila dah tawan, kami akan dilepaskan dengan mudah. Tidak. Salah sangkaan. Sebab tu yang nama kapiak, tuan-tuan. 0.0001% je kot mungkin boleh percaya. Hotline tu tolak tepi je. Cakap manis, tapi yang jadi, ni kisah dalam Quran dah ada, kisah dalam sejarah Islam dah ada. Hari ni bila kita berdepan dengan pokok kapiak pun sama. Cerita tentang zaman ni apa, Ukraine dengan apa, Russia kan. Kita pula tengok, Rusia kat ni, Rusia jahat ni. Ada Ukraine jahat, Ukraine yang tembak kita itu ni. MH17 jatuh. Gaduh kita, tuan-tuan. Tak apa, kita doakan mudah-mudahan Islam di sana Allah jaga. Orang di sana juga Allah jaga. Ya. Tuan-tuan dan sahabat rahimakumullah sekalian, apa yang berlaku ialah Asim dah meninggal syahid. Orang yang bunuh tak tahu yang dibunuh itu adalah Asim. Berita kematian itu sampai kepada Sulafah. Sulafah terus minta pada sekian orang, hangpa pergi cari, aku akan bagi tawaran hebat. Sedangkan Asim dah meninggal, dah mati syahid. Waktu tu orang-orang yang ada di Mekah keluarlah mencari di mana tempat Asim yang dibunuh. Kaum Huzail baru tahu yang mereka bunuh tu adalah Asim, orang yang dicari. Terus mereka pun gerak sekali nak pergi cari balik tempat yang dibunuh, tempat yang mereka bunuh Asim itu, untuk dipenggal kepala, dibawa kepada Sulafah. Sama-sama kumpulan-kumpulan ini sampai nak mengambil jenazah Asim bin Sabit ini. Apa yang berlaku, tuan-tuan? Didatangkan Allah dengan lebah dan tebuan padang pasir, mengelilingi dan menghurungi jenazah Asim bin Sabit. Sampai tak ada seorang pun berani untuk dekat. Sebab kata mereka, bila tebuan ataupun lebah padang pasir ni, dia punya bisa sengat tu boleh buat orang tu sama ada sakit teruk ataupun mati. Jadi tak ada siapa berani dekat. Mereka pun beranggapan, tak apalah, kita tunggu sampai petang lagi, tak pun malam lagi mestilah belalang ni balik ataupun tebuan ni balik tebuan lebah ni balik selesai kita ambil. Tunggu, rupanya tidak seperti yang mereka jangkakan. Perangkaan Allah itu lebih baik. Keadaan semakin gelap bukan sebab hujan, bukan sebab malam, tapi Allah datangkan dengan hujan. Hujan turun dengan lebat. Dalam keadaan waktu tu padang pasir yang kering kontang, dengan kerana hujan yang lebat, akhirnya banjir. Mereka tunggulah sampai subuh. Alhamdulillah, memang betul subuh ataupun keadaan siang, dah tak hujan, tetapi air telah melimpah di kawasan padang pasir itu. Apabila semakin surut, jenazah Asim bin Sabit itu tidak dapat dijumpai sampai hari ini. Membuktikan bahawa Allah memang jaga tubuh badan Asim itu seperti mana yang Asim minta, untuk dijaga daripada tubuh badan dia dan tulang belulangnya daripada dizalimi oleh pokok kafir. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, ni benda-benda ajaib yang berlaku, yang kadang-kadang kita tak tahu sejauh mana kita menyerah diri pada Allah, yang pulangannya cukup lumayan. Sebab tu kalau boleh kita bacalah doa dalam surah Ghafir tu kan, wa ufawwidu amri ila Allah tu, yang viral tu lah. Sedangkan dah lama dah itu dah doa, ya.
Apapun tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, itu adalah 3 daripada 5 asas-asas iman. Yang keempat, wattawakkalu 'ala Allah. Bertawakal kepada Allah. Ini biasalah kita sebut bertawakal ni, kita berserah diri juga. Berserah kepada Allah juga. Tapi dia kena bermula dengan usaha dan perkara yang perlu kita ambil tindakan, barulah kita berserah. Dalam satu hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis ini sahih, dinyatakan bahawa apabila kita keluar daripada rumah, ya, bila kita keluar daripada rumah, ada benda yang perlu kita sebut. Sebab Nabi SAW pernah sebut, maksudnya Nabi pernah ajak pada kita untuk kita sebut. Bila saya fikir-fikir balik, betul lah, ini di antara apa orang panggil ni, bukan slogan, dia macam kalau kita pergi negara Arab ni, kadang-kadang kat belakang kereta dia lah, belakang kereta kedai, ada dia punya stiker-stiker ni. Contohnya, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Sini jangan jumpa negara Arab. La haula wala quwwata illa billah. Kan? Hak kita belakang kereta kelak Pro 2. My V the King. Contoh belakang kereta kita kan bubuhlah stiker pun, tapi tak ada kalimah-kalimah itu. Ada lah la ilaha illallah tu ada. Kadang-kadang kan kena bismillah pun ada. Kadang assalamualaikum pun ada belakang kereta. Saya pun tak tahu gila kepala aku nak bagi salam kat siapa. Tak apalah, dia mengingatkan kita tentang keamanan kot. Tak apalah, bersangka baik. Sahabat rahimakumullah sekalian, kan Allah sebut dalam Quran, wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, nescaya Allah akan mencukupkan kepadanya. Rupanya dalam hadis tadi, Nabi suruh kita sebut bila kita keluar daripada rumah, kan? Dalam hadis itu sebut bila kita keluar daripada rumah, kita akan diiringi oleh malaikat. Bila kita keluar daripada rumah, kita sebut Bismillah. Bismillah saja. Bismillah. Nescaya malaikat mendoakan kepada kita bahawa sesungguhnya hari ini, kamu yang hamba Allah ini, kamu akan mendapat petunjuk daripada Allah. Sebab kita dah mulakan dengan nama Allah. Kalau kita tadi kita keluar lupa baca bismillah, tak pergi ulang balik, patah balik bismillah, pada main masjid surau balik. Tak payah. Tak payah. Tak payah. Nantilah, nanti. Keluar mana-mana lah, surau ke, rumah kita ke. Tidak ini di antara amalan Nabi SAW sendiri. Yang kedua, bila kita keluar rumah, kita sebut la haula wala quwwata illa billah. Al-Aliyyul Azim tu kita tambah sendiri. Takat tu bila kita sebut tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan melainkan kepada Allah saja, ya Allah. Maka malaikat mendoakan kepada kita, kamu akan dilindungi, kamu akan dijaga oleh Allah sepanjang hari. Yang ketiga, bila kita sebut tawakkaltu 'ala Allah, aku bertawakal kepada Allah, nescaya malaikat mendoakan, hari ini Allah akan mencukupkan rezeki untuk kamu. Sebab tu bila nak keluar, dia sebut bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Melengkapkan di antara doa tadi. Semua kita dapat, ya. Jadi boleh amal, boleh sampaikan kepada ahli keluarga kita, ya. Mudah-mudahan rezekinya cukup, kan? Allah jaga kita daripada wabak penyakit, malapetaka, bala bencana yang kita bimbanglah dalam hidup ni. Macam semalam 2 hari lepas, ramai pula kawan-kawan dan kenalan yang saya kenal tu meninggal. Kerana antaranya COVID lah. Dia main balik hak yang teruk ni, hak yang kali ni, sampai tahap boleh kata apa, maib tu tak silap saya buka balik kan. Buka balik tu kan. Jadi tolong sama jaga-jagalah kan. Yalah, kita bertawakal juga, tapi SOP hak yang diperintahkan tu kita buatlah. Walaupun orang marah, okey apalah ni booster. Nasib baik Putrajaya aman lah. Saya sembahyang kat Masjid Tuanku Mizan antara Jumaat, tak ada apa-apa, FRU pun tak main tu ni. Dan doakan mudah-mudahan sahabat kita di Selangor lah. Antaranya yang kan orang jadi isu kan, marah KJ lah, mampuih pi lah, la ilaha illallah. Kadang-kadang kita beranggapan ialah tindakan tu menyesakkan kita, menyulitkan kita. Tapi mungkin pada mereka yang berada di pihak atasan, mungkin dia nampak masalah ammah. Bila booster tu mudah-mudahan ada lagi lah usaha perlindungan. Tapi apa pun tak apalah, masing-masing. Jangan salahkan siapa-siapa. Rasa nak tambah lagi usaha dan ikhtiar kita, ambil booster. Kalau tak ambil booster pun duduk di rumah saja. Ada orang duduk di rumah pun kena COVID kan. Hak yang tu apa,
Puan yang kena ketuk pula, yang kena hentak kan, tak silap saya, dengan suami dia tu sampai koma. Ada dalam cerita dalam tahun lepas kan, dia kena hentaklah dengan suami dia tu. Gaduh, dia tengah mengandung, kena hentaklah kali jatuh koma tuan-tuan. Dalam keadaan dijaga rapi di hospital pun kena. Sedangkan adik dia kata dalam akhbar tu saya baca, nak masuk pun bukan semua orang boleh masuk, pun kena. Jadi maksudnya makhluk ni ada di mana-mana. Macam saya orang duk kata, "Ustaz pergi Sabah, kena kat Sabah." Mana saya tak tahu. Sabah ke tempat saya tak tahu. Takkan Ustaz semua bawa Ustaz semua balik elok je. Kan? Dengan suami dia, dengan kawan-kawan dia elok. Saya seorang pergi, saya yang kena. Minat sungguhlah kat saya. Contoh. Kita tak tahu benda ni. Jadi kita doa mudah-mudahan Allah lindung kita. Baik, yang terakhir kata Nabi SAW ialah was-sabru 'inda sadmatil ula. Sabar bila ditimpa ujian. Apapun tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, saya rumuskan bahawa ini di antara 5 untuk penilaian kita, KPI kita. Ya, apapun semua pada kita ni alhamdulillah Allah bekalkan iman, kita dah percaya. Cuma nak solid iman kita tu. Tambah-tambah kita nak dapatkan Ramadan ini, mudah-mudahan Allah bagi pada kita peluang, ambillah 5 yang benda yang saya sebut tadi untuk kita kaji, kita nilai, kita buat satu muhasabah. Ada tak 5 ni dalam diri aku? Mudah-mudahan kalau dapat 5, alhamdulillah komplit. Tak dapat 5, jatuh 3 ke 2 ke, mudah-mudahan lepas ni kita akan cuba untuk melengkapkan. Ya, ini di antara saranan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya cukuplah sekadar itu peringatan ringkas daripada saya untuk tuan-tuan dan puan, terutama buat diri saya, agar kita tidak lupa dan alpa. Ya, jika tak betul, jika tak berapa tepat ataupun salah maklumat yang saya sampaikan, ataupun ada bercelaru sikit ke apa tadi, tuan-tuan bolehlah refer, kita kongsi sama-sama, kita perbetulkan di masa akan datang. Ya, manusia kan biasalah, al-insan la yakhlu 'anil khata' wan nisyan. Tak apa, manusia itu tak sunyi daripada khata', buat salah, wan nisyan, lupa. Sama-samalah kita mengingati antara satu sama lain. Kita akan jumpa lagi insya-Allah di lain masa, di lain ketika. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dalam lapangan ilmu di masa akan datang insya-Allah. Doakan untuk saya doakan juga untuk kalian semua. Insya-Allah kita akan jumpa lagi. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.